Dah 13 tahun sebenarnya Richwork ni dah membantu lebih daripada 1.5 juta orang untuk buat bisnes dengan berjaya. Buat masa yang sama yang buat saya berani ni sebab saya ada bimbingan. Fokus daripada rumah je masa tu. Kita start daripada apa yang ada lah kan. Orang duk tanya juga, macam mana Tuan Rosli buka 5 outlet time pandemic dengan bimbingan, dengan tunjuk ajar, kita nampak dengan lebih jelas lah kenapa setiap step dalam bisnes tu perlu kan. 2020 saya terpaksa tutup butik. Memang tak boleh run bisnes langsung. Sangat terkesan. Dia ada income, hanya duduk di rumah. Dan selepas 3 bulan PKP, suami terpaksa berhenti kerja secara sukarela. Boleh cakapkan putus asa juga, macam-macam fikir sampai pernah rasa nak bunuh diri pun ada. Sebab saya masuk kelas free tu lah, dan kata-kata Datuk Wira lah yang membuatkan saya hari ni yang saya ada. Dengan kata-kata Datuk Wira, now or never. Sampai sekarang saya pegang Tuan Aman, sampai sekarang now or never. Kesilapan yang kita perlu semua orang betulkan ialah kita perlu berguru. Kita kena ada seseorang untuk kita jadikan sebagai mentor, rujukan. Kita boleh saja memilih untuk go alone macam tu, tapi bila kita ada guru, kita ada someone yang boleh guide kita kat mana kita rasa yang benar, yang salah. So kat situ kita rasa tak shock sendiri. Berani, yes. Kalau kata saya dengan Atika tadi kita kata juga, dia berani tinggalkan kerjaya dia. So saya berani involve dalam bisnes dan saya berani invest 500,000. Dan juga waktu tu, kita tak ada choice. Kita kena make it. Whether you make it or you lose. Yang membuatkan saya rasa confident dan itu ialah sebab dapat sokongan dan restu daripada suami. Itu yang membuatkan saya berani. Bila COVID, spa memang tak boleh beroperasi. The first industry to close and the last to open. Jadi guidance, mentor dia lagi mempercepatkan kita punya proses berkembang. Sebab a lot of them yang they have been there and done that. Kita hanya follow saja. Pertama je kalau dia nak buat sebenarnya dia kena tahu impian. Apa niat impian ni? Kalau you ada impian baru boleh berjaya. Kalau you tak ada impian tak boleh. Dalam bisnes turun naik adat biasa. Kan kalau kita tak berani mengharungi benda-benda macam tu, macam mana kita nak bisnes? Macam mana kita nak naik? Orang kata kalau nak kejayaan kita kena menumpur dulu kegagalan. Kalau you tak pernah bergagal macam you nak naik, kan? Satu orang yang pernah gagal dan dia tak putus hati, orang tu akan berjaya. Kalau you gagal, you putus asa, you tak berjaya lah. Sampai situ je. You akan mati kat situ. Ilmu ni sebenarnya kita tak perlu, orang kata tak ada tempoh yang kita perlu belajar. Dan kita perlu belajar dan belajar lagi. Walaupun kita dah berjaya macam mana pun, kita dah hebat macam mana pun, kita perlu lagi berjaya untuk tambah input ilmu-ilmu yang baru. Keberanian itu sangat-sangat penting dan saya percaya kesemua usahawan yang berjaya buat bisnes mereka ada keberanian dalam diri mereka untuk ubah sesuatu dan buat tindakan. Kalau tak ada keberanian tuan-tuan dan puan-puan, susah sebenarnya untuk kita dapatkan sesuatu perkara yang kita impikan. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari kepada anda semua. Terima kasih kerana bersama-sama dengan saya di dalam segmen Millionaire Next Door. Episod kali ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bantu saya dulu feedback kat ruang komen. Adakah anda boleh dengar suara saya dengan jelas dan sesi ini berjalan dengan lancar supaya saya boleh teruskan sesi Millionaire Next Door ini bersama dengan tetamu saya sekejap saja lagi. Saya tahu anda tertanya-tanya saya berada dekat mana, but then saya akan explain kat anda sekejap saja lagi. Bantu saya dulu feedback kat ruang komen. Adakah anda boleh dengar suara saya dengan jelas dan adakah sesi ini berjalan dengan lancar, dan bantu saya juga untuk tag masuk rakan-rakan anda ke dalam sesi live ini ataupun kongsikan sesi live ini di platform social media anda. Sedang saja, mudah saja, dekat ruang komen sebelah bawah belah kiri tu ada button share. Tekan je button share tu, anda dah boleh kongsikan sesi live ini di platform social media anda ataupun di dalam Facebook group yang anda ada kat dalamnya, kat dalam WhatsApp group pun boleh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang paling penting, yang paling best, yang paling cepat, anda boleh tag masuk rakan-rakan anda di ruangan komen supaya mereka dapat notification dan dapat bersama-sama dengan kita di dalam sesi live ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak perkenalkan diri saya dahulu. Saya Aman Fitri, Branding and Communication Executive Richwork International, yang akan bersama-sama dengan anda sepanjang episod Millionaire Next Door ini. Dah
berapa episod dah sebenarnya. Tuan-tuan dan puan, kalau anda masih lagi ingat siapa yang pernah saya interview bawa dalam segmen Millionaire Next Door ni, letakkan dekat ruangan komen sebenarnya tuan-tuan dan puan sekalian. Dan bersempena dengan Tahun Baru Cina, saya ingin mengucapkan kongsi patai kepada anda semua, Wan Selui kepada anda yang menyambut Tahun Baru Cina ni tuan-tuan dan puan. Saya harap pada tahun ini, Tahun Harimau, anda akan lebih berani untuk buat keputusan anda dan ubah kehidupan anda ke arah yang lebih berjaya. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak kembali ke dalam segmen Millionaire Next Door ini. Saya sekarang berada di Majestic. Sebenarnya mungkin ada di antara anda yang kenal, mungkin juga yang tak kenal, but don't worry, sekejap lagi saya akan bersama dengan founder Majestic sendiri. Tapi sebelum itu, saya nak ingatkan anda, adakah anda sudah pun berdaftar untuk ke Siri Klinik Usahawan Bina Bisnes Berjaya Branding and Marketing Power 2022? Kalau belum lagi, anda boleh layari binabisnesberjaya.com. Mudah saja sebenarnya. Bila anda masuk dalam binabisnesberjaya.com tu, anda dah boleh register dekat dalam tu. Dan yang paling penting sekali, tuan-tuan dan puan sekalian, kita sedang bersiaran secara langsung di seluruh platform sosial media Azan Osman. Itu satu. Dan seterusnya, kita sedang juga bersiaran secara langsung di aplikasi Mentor. Berapa ramai pada anda yang dah ada aplikasi Mentor ni? Kenapa saya terpaksa sebut? Saya kena wawarkan juga kepada anda aplikasi Mentor ni sebab Siri Klinik Usahawan Bina Bisnes Berjaya Branding and Marketing Power 2022 ini bakal menemui anda secara live di dalam aplikasi Mentor ini. Keluarkan telefon bimbit anda sekarang, muat turun aplikasi Mentor di telefon bimbit anda, di laptop, di desktop, iPad, tab dan sebagainya, supaya anda dapat bersama-sama dengan kami pada 4 sehingga 6 Mac nanti tuan-tuan dan puan di dalam Siri Klinik Usahawan Bina Bisnes Berjaya Branding and Marketing Power 2022. Mudah ke mudah. Dua-dua platform ini kami bawakan percuma saja untuk anda, 100%. Kami bawakan secara percuma untuk anda. That's why kami nak anda bersama-sama dengan kami di dalam Siri Klinik Usahawan ini. Dan juga anda perlu mempunyai aplikasi Mentor. Dalam aplikasi Mentor ni ada lebih daripada 700 video yang kami muat naik untuk anda tonton, belajar kat mana-mananya sebagai library bergerak anda. Sekarang ni kalau kita nak tuntut ilmu, kita nak dapatkan inspirasi, nak dapatkan guidance tuan-tuan dan puan, anytime, anywhere. Yang penting anda hanya ada perlu device dan juga internet connection yang sangat powerful. Jadi tuan-tuan dan puan, saya harap saya dapat berjumpa dengan anda semua di dalam Siri Klinik Usahawan. Dan juga saya nak semua daripada anda ada aplikasi Mentor. Bukan saja boleh menonton kami secara live, tetapi anda semua juga boleh bersama-sama dengan kami di dalam Siri Klinik Usahawan Bina Bisnes Berjaya Branding and Marketing Power 2022 pada 4 sehingga 6 Mac nanti. Layari binabisnesberjaya.com. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak teruskan dalam segmen Millionaire Next Door ini. Kami bawakan kepada anda adalah untuk showcasekan kepada anda result-result yang ada bersama-sama dengan Richwork di bawah bimbingan Datuk Bira Azan Osman sendiri. Mereka yang masih lagi kekal relevan dan berjaya buat bisnes mereka sampai tahap ini, walaupun pada tahun 2020 yang lalu kita dilanda pandemik COVID-19, di mana pada waktu ketika itu ramai yang hilang pekerjaan, more than 800,000 people, and boleh cecah dah angka 1 juta orang tuan-tuan dan puan hilang pekerjaan, hilang sumber pendapatan dan sebagainya. Tetapi apakah rahsia mereka ni sebenarnya masih lagi kekal relevan? Sebab kita dengar dan kita tahu banyak perniagaan yang gulung tikar pada waktu itu, daripada tahun 2020 membawa ke tahun 2021. But apa yang membuatkan mereka ni kekal relevan sampai sekarang buat bisnes mereka, and how to become like them? Kita nak tahu apa attitude yang perlu ada pada seorang usahawan jutawan yang berjaya ini tuan-tuan dan puan. So kalau anda excited dan nak bersama-sama dengan saya dan juga tetamu saya sekejap saja lagi tuan-tuan dan puan, bantu saya dulu feedback kat ruang komen excited dengan emoji api, dan teruskan kongsi sesi live ini di platform social media anda dan tag masuk rakan-rakan anda. Di samping itu, dapatkan aplikasi Mentor segera di device anda dan jangan lupa register binabisnesberjaya.com untuk Siri Klinik Usahawan. Saya akan kembali sekejap saja lagi bersama dengan tetamu saya. Stay tune. Saya seorang doktor tapi tak menjanjikan akan mudah jalankan bisnes. Mulanya ego. Ingat apa yang saya dah buat ni adalah yang memang dah terbaik dah. Namun sebenarnya saya silap. Dan waktu tu memang tak ada mentor lah. Tak ada apa, orang kita tengok orang je. Sehingga jatuh. 2 kali jatuh. Kan pernah tak ada duit langsung, bisnes melimpah. Saya pernah terpaksa jual klinik dan juga terpaksa jual kereta untuk bayar staff, dan pernah disenarai hitam dan negara kerana tak bayar hutang. Malah klinik yang dibina terpaksa ditutup. Sebelum bersama dengan Richwork, Innovative International College mempunyai hutang sebanyak 6 juta.
inovatif mungkin dah tak ada lagi. Mungkin sudah tutup. Pinjam duit gaji suami waktu tu kita start menjual rumpai laut. Kenapa saya start ketika tu bersama dengan suami waktu tu adalah disebabkan bila akhir bulan je gaji suami tak cukup. Perubahan berlaku bila saya dipaksa untuk join ke program Richwork yang mana husband saya daftarkan secara senyap-senyap. Di sinilah saya sedar betapa pentingnya ilmu dalam bisnes hingga tercetusnya idea untuk hasilkan susu formula khas FT yang mana dah membantu lebih 1,200 pasangan masa ni. Alhamdulillah, selepas dibimbing oleh Richwork, Inovatif International College telah berjaya menyelesaikan semua hutang 6 juta tersebut. Bila kita start balik tu, kita bertemu dengan Datuk Wira, Dr. Haji Azizan Osman dan juga Richwork lah. Dan pada tahun 2017, Alhamdulillah kita telah achieve 26 juta setahun ketika tu. Alhamdulillah. Welcome back. Selamat kembali tuan-tuan dan puan. Terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya. Terima kasih juga kepada anda yang datang masuk rakan-rakan anda yang dah kongsikan sesi live ini untuk kita bersama-sama dalam segmen Millionaire Next Door, dan Millionaire tu dekat sebelah saya. Saya tak nak perkenalkan diri beliau. Mungkin beliau boleh perkenalkan diri beliau dulu. Silakan. Okay, Assalamualaikum semua. Nama saya Zarul Syafiq bin Zahri. Saya selaku co-founder Majestic Official. So, di mana kepakaran kami ialah menghasilkan baju Melayu Slim Fit yang saya pakai ni untuk kita bantu masyarakat kat luar sana dapat yang baju Melayu yang terbaik dan berkualiti. Belum raya lagi dia dah pakai baju Melayu Yes. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak tahulah Tuan Zarul, permulaan Majestic ni sebenarnya bagaimana? Okay, permulaan dia kita start daripada rumah macam biasa kan, semua orang kita start daripada rumah dulu, and then kita start untuk produce 1,000 helai pieces baju. Daripada rumah? Daripada rumah time tu. So, saya berdua dengan abang. And then kita produce and then kita jual di platform online, contohnya Facebook. And then waktu tu Alhamdulillah habis 1,000 pieces tu. And then after that kita masih continue lagi berniaga di dalam rumah secara online. Daripada tahun bila tu? Daripada tahun 2018. 2018, sebelum pandemik lagi? Yes. So maknanya berlarutan lah daripada 1,000 pieces, keluar lagi 1,000 pieces. And adakah pada waktu itu hanyalah waktu perayaan saja target tu? Yes, sebab waktu tu kita tak ada ilmu. So kita fikir yang kita buat bisnes ni takat raya je. So maknanya setahun 2 kali produce je lah? Yes, after raya tu kami dah gone. Itu biasa. Anyway, dah berapa lama kena Richworks itself? Daripada tahun 2019. Setahun selepas buat bisnes? Yes. Okey, Tuan Zarul, why baju Melayu? Sebab at that time, waktu tu baju Melayu Slim Fit dia jarang dapat tau. So biasanya orang akan pakai baju Melayu yang glebek, yang ada pesak semua. So kami Alhamdulillah ada latar belakang dalam jahitan, ada dah jahit waktu tu. So kita decide yang why not kita produce baju untuk kita pakai sendiri. Tapi cutting kita, sebab zaman tu saya memang kurus kering lah. Sekarang teruskan. So nak cari baju tu susah. So kita produce sendiri. And then kita start untuk pakai. And then kawan-kawan tegur, beli kat mana baju tu kan? Sebab nak cari slim fit tu susah at that time. And then kita cakap, ini baju buat sendiri. Nak belilah. So daripada situlah trigger untuk kita, kita try buat sikit lah. And then kita bagi tahu family, cantik ni. At that time kita fikir, jom kita produce baju Melayu. Gunakan skill dan kemahiran waktu tu yang memang tahulah, Alhamdulillah sikit-sikit tahu pasal jahitan ni. So kita produce baju Melayu tu. So background Tuan Zarul ni sebenarnya apa? Sebelum menceburkan diri dalam industri perniagaan ni self lah. Kita macam-macam lah, jual power bank, jual jersey, jual baju uniform. So daripada baju tu kita fokus pergi universiti, jual jersey Dota, jersey gaming. So daripada situ kita adalah sikit-sikit kemahiran tu, and then kita move on to baju Melayu. So memang minat berniaga daripada awal? Minat berniaga. Especially baju lah. So kalau saya boleh tahu, kenapa kucing? Okay. Soalan ni ramai sangat-sangat customer Majestic sendiri tanya. Kenapa pilih kucing? Yes. So kita pilih kucing ni asalnya sebab saya dan abang kami ni pecinta kucing. Dekat rumah tu kita orang ada 30 ekor anak kucing British yang memang comel-comel lah. Wow. Kenapa tak bawa sekalian ini 30 ekor tu? Ada kat belakang banyak.
So daripada minat tu kita fikir yang okay, kita dah ada baju Melayu and then why not yang kita jadikan kucing ni sebagai trademark untuk baju tu. For example, kita selalu tengok baju Lacoste, baju polo, semua ada guna elemen kucing. Yes. So kita gunakan elemen kucing tu dalam baju Enjoy Stick ni. Tu yang buatkan orang kenal kita. Oh, baju Melayu kucing ah. Okay, I got the point. Saya dah boleh relate dah. Sebab saya tertanya-tanya juga. Kadang-kadang kita scroll IG, kita tengok kenapa kucing Kenapa kucing kan? So sekarang saya tahu lah. Kucing. Betul. Tapi saya bukan kucing. Anyway, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak tahu lah Tuan Zarul. You start business 2018. Kemudian kena retreat 2019. And somehow 2020 pandemic. Yes. What happened on that particular year for you and Majestic itself? Oh, waktu first pandemic tu lah. Waktu first tu memang seminggu tu memang kami semua gabra. So, macam bisnes online lain semua kita takut. But kita try untuk jalan je. Macam Facebook still jalan, live still jalan. Alhamdulillah masih boleh survive. Mula-mula kita memang takut orang tak nak beli, tapi seminggu je. Orang ada perasaan tu seminggu. Lepas after seminggu tu dia orang dah start, okay, kita kena beli juga. Nanti nak raya, nanti susah kan nak beli last minute. So alhamdulillah market tu sendiri, alhamdulillah kami dapat survive lah. Tapi with consistent marketing lah. Marketing still jalan je. Even orang rasa macam terkejut pun, kita still jalan je. Buat je Facebook live. Tapi amazingly, it's baju Melayu. And pada waktu tu kita tahu kita memang tak boleh raya. Betul. But still lagi boleh jual. Betul. So maknanya tak adalah istilah yang mengatakan tak boleh berniaga pada waktu pandemik dan sebagainya pada waktu tu. Betul. Wow. Tuan-tuan dan puan-puan, baju Melayu boleh survive sampai sekarang. Siapa kata tak ada orang nak membeli as long as you ada cara and you punya strategi tu betul. Betul eh? Betul. So what if you tak kenal Richard and tak kenal Datuk Wira on that particular year? Kalau tak kenal tu memang saya rasa ilmu yang ada tu takat tu, and then saya pun mesti dah gone lah. Kita fikir yang okay, semua orang dah tak nak beli, okay, so kita pun akan terikat dengan mentality tu. Tapi bila kita dalam circle ni, okay, you do, sebab Dot dia selalu push kita tau, you do anything pun, PKP pun you do, you push. And then momentum tu dapat. So kalau kita tak kena reach work, memang saya rasa momentum tu down. And then bila kita dengar daripada luar, oh ni tak boleh raya, kita pun down lah. So mesti kita tak nak push. Itu benda penting lah. Kalau tak ada circle tu, kita tak ada semangat untuk dorongan tu nak push tu. Okey. Saya sangat tertarik. Kenapa saya nak datang ke Majestic sendiri adalah disebabkan mereka jual baju Melayu yang kita tahu itu adalah seasonal. Awalnya seasonal. Awalnya seasonal. But then baju Melayu ni orang pakai hari-hari sebenarnya. Alhamdulillah. Dengan Majestic hari-hari. Betul tuan-tuan dan puan-puan. That's why kita nak tahu juga apa yang you buat betul sebenarnya, yang betul-betul you follow Datuk Wira, you follow Richwork sendiri. Apa yang you buat betul yang mungkin you boleh kongsikan dekat orang sana. Kadang-kadang ada yang mereka nak mula berniaga ni, dia tengok produk tu seasonal je. So mungkin you ada tips untuk you kongsikan. Okay, so untuk siapa-siapa yang nak buat bisnes seasonal ni, so kita fikir pertama sekali, okay, dia targetnya raya. And then kita kena relate kan, macam mana kita nak jadikan after raya orang still nak beli benda tu. So kita kena ubah dia punya kempen dia untuk penggunaan dia. Contohnya baju Melayu, first campaign ialah untuk raya. Tapi after that, apa yang kita boleh buat untuk baju Melayu ni? So kami tukar kepada baju nikah. So orang still nak baju Melayu. And then kita boleh tukar kepada jubah. So orang boleh still beli lagi untuk pakai lagi. So sama je, mana-mana bisnes pun kita tengok first campaign dia apa. After that, after raya tu, apa benda yang, campaign apa yang boleh jadikan orang beli lagi produk dia. Contoh macam lemang lah contohnya kan. Okay, mentality kita takat raya je. Betul. Tapi kita ubah, kita tukar campaign tu, cara pemikiran orang. After raya pun kita kena buatkan dia still beli lagi. Kita kena ada mindset, okay, kita kena jual juga after raya. Tu yang penting. Awal-awal dulu memang takat raya je target. Tapi bila dah masuk kelas ni, kita kena fikir after raya kita kena guna produk tu untuk orang terus membeli. Betul lah. Bercakap pasal lemang, tim saya yang berdiri tu suka makan lemang sebenarnya. Anyway, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, so saya nak tahu jugalah Tuan Zarul, adakah keberanian itu saja penting untuk buat bisnes or how? Keberanian, berani ambil risiko. Sebab kalau kita buat bisnes ni memang risiko akan ada. Besar ke kecil ke akan ada, kita kena berani. And then yang paling penting bagi saya ialah ilmu lah. Kalau tak ada ilmu, tak berani untuk kita nak grow, nak tambah staff, nak buat marketing, nak buat campaign. So kita akan ada di tahap tu je, di paras tu je. Kalau bercakap tentang ilmu Tuan Zarul, kadang-kadang orang cakap, you dah berjaya dah ada kedai dan sebagainya, you dah run business ni dah beberapa tahun, you dah berjaya dah, apa lagi yang you nak? Ilmu apa lagi yang you nak?
Ilmu bisnes tu kadang-kadang orang kata sama je. Kau dah berjaya, kau implement je lah, kau buat sendiri. So why you masih lagi nak ada all those knowledge and ilmu? Okay, sebab bagi saya lah, saya letakkan diri saya ni, kalau kita masuk U, contohnya di tahap 10, saya letakkan diri saya ni di tahap 1 lagi. So untuk kita capai tahap 10 tu, saya kena ada ilmu yang sekian. Contohnya ilmu dalam leadership pula, ilmu dalam sales pula, and then ilmu tentang cukai pula. So dia punya level tu akan naik bila kita belajar ilmu tu. Tapi kalau kita letakkan kita dah berjaya, maksudnya kita dah di level 10. So kita tak perlukan ilmu. So benda tu salah, sebab kita tak tahu bila company grow, dia akan ada macam-macam cabaran lagi. Betul. Kita nak expansion, kita nak lebih ramai staff, lebih ramai branch. So benda-benda tu kita perlukan ilmu. Sebab itulah pentingnya kena konsisten, kena belajar ilmu. Wow. Tuan Zarul, menariknya saya tertangkap satu perkataan tadi adalah leadership. Adakah leadership tu hanya boleh dipupuk oleh diri kita sendiri, ataupun kita boleh baca je leadership skills tu akan muncul? So how? Bagi saya, pendapat saya, kalau leadership ni, kalau kita nak tunggu daripada experience, pengalaman staff tu sendiri ataupun kita sendiri, benda tu akan ambil masa yang lama. Tapi kalau kita masuk kelas, contohnya kelas leadership, kita cari ilmu tentang leadership, benda tu akan jadi shortcut. Even orang tu tak ada ilmu pun, ilmu tentang pengalaman dia bekerja tu, tapi dia ada ilmu untuk orang ni buat ni, orang ni buat ni, tapi dia akan jadi shortcut. So ilmu leadership tu dia akan jadi shortcut untuk bantu lagi cepat. Betul. Yes. Sebab anda lah yang sebenarnya akan lead your business. Betul. And your company. So kalau anda tak ada leadership skills tu, then everything will be gone. Bukan nak saya kata anda tak bagus, tapi leadership skills tu sangat-sangat penting untuk anda run the company dan untuk anda run business anda. Tuan Zarul. Ya. Ramai yang nak buat bisnes. Ramai sangat yang nak jadi usahawan. Dia dah buat, sekali dia gagal, dia tak nak buat dah. Kalau bagi Tuan Zarul sendiri, adakah kegagalan itu satu impact yang besar untuk patah semangat ke? Sepatutnya kita jadikan ianya sebagai proses pembelajaran ke, ataupun bagaimana? Bagi saya, kegagalan ni dalam bisnes kita perlu merasa tau. Sebab bila kita dekat atas je, kita tak tahu pun. Bila dah jadi jatuh bawah tu, kita tak sedar kita kena buat apa. So bagi saya, kalau benda tu jadi, kita kena anggap benda tu as inilah reason tu aku nak improve, nak tambah baik. So untuk tahun ni, tahun lepas waktu PKPD, memang MJ terasa benda tu sekejap. Sebab kita di level raya, kita alhamdulillah kita naik. So bila dia jatuh tu, benda ni kita kena ubah ni, kita kena repair kat sini, costing sini, staff sini. So bagi saya, bila kita gagal tu lah yang kita akan bangun balik. Kita akan belajar. Kalau tak, sampai bila-bila kita akan selesa tau. Kita tak akan fikir pun, bila benda tu datang, apa akan jadi? Nak kena improve leadership, costing, marketing. So bagi saya, kegagalan tu sangat penting untuk kita bangun balik. And it's not easy, I think, Tuan Zarul sebenarnya. How you nak kekalkan that momentum? You dah gagal dah ni. And you nak kawal you punya emosi tu, apa yang you buat dengan diri you? Untuk diri kita fikir balik kita punya big why. So dalam bisnes ni, dulu masa zaman kita tak ada apa-apa dulu, apa big why kita? So kita fikir balik, kalau kita nak terus down, macam mana kita nak bayar gaji staff, apa nasib dia orang, and then family kita macam mana, bisnes ni macam mana. So sayang, sebab kita dah bina Enlistic ni dah dekat 3 tahun lebih. So kalau kita masih lagi beranggapan bisnes ni down, dah tak ada harapan dah, so siapa jaga dia orang ni nanti? So saya fikir balik big why tu. Bila big why tu datang, saya kuat, saya buat meeting dengan team. Kita kena ubah, kita kena agresif, kita kena ubah ni. So alhamdulillah, benda tu naik balik. So berbalik kepada diri anda, tuan-tuan dan puan sekalian, kalau anda nak berjaya, you kena berani buat perubahan, you kena berani buat decision, and you kena beranilah nak realisasikan apa saja impian you yang you nak capai. Mungkin daripada tahun 2020 yang lalu banyak sangat tergendala, including myself. Saya nak diet tapi sampai sekarang tak diet. Anyway, tuan-tuan dan puan sekalian, saya akan kembali lagi bersama-sama dengan anda selepas ini. Adalah kita tamu saya yang akan saya bersama-sama daripada MJ Steak sendiri. Thank you so much Tuan Zarul. Sekejap kita jumpa balik. Jadi tuan-tuan dan puan, terus kongsikan sesi live ni, tag masuk rakan-rakan anda dan stay tune. Saya akan kembali jumpa anda sekejap saja lagi. Ketika saya berniaga tepi jalan ni, ramai yang pandang rendah tentang saya. Mereka anggap berniaga tepi jalan ni tak ada masa depan. Dan kemudian saya try macam-macam bisnes, tapi semua tak jadi. Orang kata selebriti ni senang nak berniaga, ramai follower, orang kenal, senang nak buat bisnes. Tapi sebenarnya ianya tidak semudah itu. Perkataan dia adalah T.
tindakan. Dalam tindakan punya terms, ada dua. Tindakan berani dengan tindakan luar biasa. Saya jadikan kata-kata itu sebagai pembakar semangat saya untuk buktikan bahawa saya juga boleh berjaya seperti orang lain. Dan saya sangat kecewa bila saya berniaga bertahun-tahun, saya tak ada simpanan. Okay? Saya tak boleh nak bantu keluarga. Itulah yang menyebabkan saya cari ilmu untuk berjaya dalam bisnes. Dan tanpa ilmu dan juga bimbingan, kita ni sebenarnya terkapai-kapai. Saya terkapai-kapai waktu itu. Nak hasil yang luar biasa, kena berani buat benda yang luar biasa. Dan saya bangga sebab dia ikut buat benda yang berani dan luar biasa. Dan ada elemen ketiga adalah konsisten dengan apa yang dia buat. Bimbingan diterima buatkan saya tak rasa semua perkara dilakukan betul dan dapat lebih kepastian dalam bisnes. Dengan bimbingan guru saya, mentor saya, Datuk Wira Dr. Azizan Osman, alhamdulillah hari ini saya capai banyak perkara. Dan sedikit sebanyak penghijrahan saya dalam kehidupan saya ni adalah asbab saya belajar bersama dengan Richworks. Selamat kembali tuan-tuan dan puan. Terima kasih kerana masih lagi bersama-sama dengan saya dan juga tetamu saya di dalam Millionaire Next Door ini. Saya percaya banyak yang anda dapat daripada perkongsian Tuan Zarul sebentar saja lagi. Dan sekarang saya bersama-sama dengan seorang lagi tuan-tuan dan puan. Nanti kita akan tanya siapa dia sebenarnya. Boleh kenalkan diri dulu tuan? Silakan. Boleh, insyaAllah. Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Zaif Azri bin Zahari. Saya selaku founder MJSTIC Official, MJSTIC Setialam, MJSTIC Baju Melayu Kucing. Baju Melayu Kucing. Itu tagline yang saya tertanya-tanya selama hari ini. Tapi saya dapat jawapan. Ini Tuan Zarif. Apa hubungan Tuan Zarif dengan Tuan Zarul? Kita orang actually adik-beradik. Kita orang sama-sama membangunkan brand ni daripada awal, daripada kita di rumah, daripada kita di butik pengantin yang kita tumpang, daripada kedai anti yang kita tumpang sampailah sekarang. Baik. So siapa punya idea ni awal-awal ni sebenarnya? Actually kami adik-beradik memang sama-sama berniaga macam-macam, daripada segi baju, daripada segi power bank apa semua. Tapi benda tu tak bertahan lama. So kita perlukan bisnes yang boleh bertahan lama, yang boleh sustain. And kita ada background dalam menjahit sikit-sikit. So bermula daripada jahitan itulah kita bermula buat baju Melayu untuk sendiri pakai. Baik. So berapa lama dah sebenarnya boleh menjahit tu? Memang minat menjahit ke? Sebelum tu kita orang ada pekerja yang boleh menjahit. Okey. Tapi disebabkan bisnes tu tak menjadi, so kita orang pun terpaksa tolong dia menjahit. At the same time kita pun jadi pandai menjahit. So daripada experience lah sebenarnya. Daripada experience, yes. Jadi tuan-tuan dan puan, daripada experience saja, who knows sekarang mereka dah punya empire sendiri. Sekarang ada orang tolong jahit kan. Okey. So maknanya saya nak tahu progress bisnes tu sendiri. Mungkin daripada dulu macam tadi saya cakap tumpang anti lah, tumpang butik pengantin dan sebagainya. Bila wujudnya betul-betul ni? Butik ni semua. Okey, asalnya idea untuk mewujudkan macam butik ni dia lebih kepada adik saya sendirilah. Sebab adik saya dia berguru sendiri dengan Dr. Azizan Osman. Daripada situ dia belajar macam-macam teknik, strategi, marketing, expanding. So daripada situ dia dah tahu dah, okey, flow dia nak bawa company ni ke mana, dia dah ada guideline dah. Dah ada satu blueprint yang lengkap yang okey, untuk expansion sebesar ni, manpower sebesar ni, capacity pun sebesar ni juga. So saya sebagai founder, saya akan ikut dia punya advice. Sebab dia ada ilmu yang dia belajar. So daripada situ kita step by step ikut dan alhamdulillah apa benda yang dia belajar tu kita implement dan kita dapat result. Wow. Kalau boleh kongsikan result sebenarnya daripada tahun 2020 ke tahun 2018 itself up until 2021. So alhamdulillah lah sebab result dia bagi saya agak tinggi jugalah sebab dia bermula daripada 1,000 helai. Naik kepada 3,000 helai dan tahun ni naik kepada 15,000 helai. Wow. Dan kita punya target insya-Allah tahun depan 35,000 helai. InsyaAllah doakan. Kita tunggu tuan-tuan dan puan. So apa planning you? Ni raya dah nak dekat ni. Okay, actually planning kita untuk raya 2022 ni kita dah plan setahun lepas dah time PKP. Okay. So sekarang ni kita tinggal nak execute saja. Baik. Adakah itu planning dulu tak boleh raya? Exactly. Baik. InsyaAllah tahun ni kita boleh raya. Jadi apa harapan you lagi sebenarnya? Kalau sebelum tu, kalau saya boleh tahu, apa yang you nampak dengan perniagaan baju Melayu? So actually kita punya potensi ni sangat besar. So based on apa Dr. Azizan ajar recently pasal kita punya target market, kita baru tap a small piece of cake
banyak lagi yang kita boleh cover. So daripada situ memang kita kena rangka strategi tu lebih besar lah. Kita kena buka kita punya fikiran ni yang tak cukup lagi ni. Ada banyak lagi orang kita boleh bantu. So daripada situ kita nampak yang kita tak boleh terlalu selesa. Ini belum apa-apa lagi. Ini baru nak bermula. Baru bermula. Berapa juta rakyat Malaysia tuan-tuan dan puan, kalau anda rasa anda tak boleh nak buat bisnes, tak ada orang nak beli produk anda, salah. And saya nak tanya, apa kepentingan branding and marketing sebenarnya dalam bisnes? Oh, sangat penting. Dia seiring tau. Bila marketing tu up, branding tu kena up juga. Kadang-kadang bila kita buat marketing tu, dia tak cukup. Marketing untuk menjual dengan marketing untuk branding lain. Dia kena sama-sama naik. Bila branding naik, automatik kita sale tu akan naik sekali lah. Of course. Yes, exactly. Sebab ini adalah 3 serangkai, branding, marketing and sales. Kalau branding and marketing you out, macam mana nak dapat sales, betul tak? Kita tak boleh terlalu fokus kepada produk saja. Exactly, tuan-tuan dan puan sekalian. Kalau saya nak tanya sepanjang beberapa tahun buat bisnes ni, ada tak momen yang you rasa malas lah, stop lah, give up lah? Sebelum kita orang ada staff yang sebelum staff ramai, kita ada perasaan tu. Bila kita dah ada staff, penambahan staff tu, perasaan untuk give up tu dah mula dah tak ada lah. Sebab kalau kita give up, kita akan hampa-hampakan juga staff-staff kita ni. Sebab kita, yelah, kita even tak besar pun, tapi kita bayar gaji tiap bulan tu memang wajib lah. So kalau kita give up, sale pun down. Orang lain pun down, nanti kita terpaksa nak kurangkan orang. Tak boleh give up. Tak boleh give up, tuan-tuan dan puan. Once you dah start untuk you menceburi industri perniagaan ni, you tak boleh give up. Sebab saya percaya, setiap kali permulaan je kita buat bisnes, kita dah mesti dah ada orang yang bersama-sama dengan kita, betul tak? So kalau you give up, you sedang sabotage mereka yang sedang percaya dengan you nak berjaya bersama-sama dengan you. So don't give up, tuan-tuan dan puan. And what do you see in 2022 for Majestic sendiri? InsyaAllah by the end of 2022 ni kita akan celebrate dengan bunga api yang kita dah habiskan 35,000 stok untuk tahun 2022. Amin. Ada firework kan tuan-tuan? Ada firework, boleh datang dekat Siti Alam ni, nanti tengok firework hujung tahun. Okey? Baik. Tuan Zarif, kalau you ada tips mungkin untuk mereka dekat sana, luar sana untuk menjadi seorang usahawan, you dah memula daripada awal lagi dah dulu, macam-macam bisnes you buat. Apa attitude yang betul-betul ada? At least 3 atau 5 attitude yang perlu ada dekat usahawan ni sebenarnya. Yang paling penting bagi saya adalah sebelum kita nak start apa-apa pun kita kena ada basic, iaitu ilmu. So daripada ilmu tu kita dah tahu dah macam mana flow kita. Yang kedua, memang kita tak boleh give up lah. Once kita dah buat something, tu kita kena buat sehabis baik sampai jadi. Dan last sekali adalah konsistensi dalam belajar, dalam mengajar. Konsisten tu susah tau sebenarnya Tuan Zarif. Mungkin ada tips untuk dia orang untuk kekal konsisten. Apa yang mereka perlu ada? Bagi saya adalah pembakar semangat paling kuat adalah mentor dan ibu bapa. Kalau tak ada mentor pun tak konsisten juga. Betul. So tuan-tuan dan puan, make sure you konsisten. Dah ada matlamat, bagus. Dah buat, dah tindakan tu dah bagus dah. Betul. Tapi kalau you tak konsisten, you tuang kelas ke apa, apa yang you buat tu you berlengah-lengahkan ke tuan-tuan dan puan, itu yang akan menjadikan progress itu lambat. Betul tak Tuan Zarif? Jadi kalau Majestic sekarang ni dah ada segala-galanya, kita boleh tengok you nak buat fireworks lagi hujung tahun ni, insya-Allah. Amin. Dan kalau dari segi staff sendiri, team sendiri, how you manage the team? Kalau let's say dulu kita buat bisnes sendiri je, kalau you dengan adik you, and bila dah ada team ni, apa cabaran yang paling besar sekali yang you nampak? Paling besar cabaran dalam handling team ni adalah leadership lah. Leadership tu memang kena kuat lah. Macam saya dan Zarul, kita orang tak boleh stop belajar. Memang kita dah stop belajar, kita dah tak tahu nak bagi apa lagi ilmu untuk sampaikan kepada team. Sebab kami ni pun baru 2-3 tahun ni baru bermula lah. So baru banyak tu je kita belajar. So kita kena terus belajar lagi ilmu leadership untuk kita sama-sama membangunkan juga staff ni. Kalau tak cukup dengan kita punya ilmu ni, staff pun akan mula buat kerja tu lari daripada fokus dia, tak konsisten. So ilmu leadership ni sangat penting. Sangat penting tuan-tuan dan puan, leadership skill sangat-sangat penting. Dan saya nak tanya satu soalan yang terakhir kepada Tuan Zarif sebenarnya. Siapa role model you dalam bisnes ni? Sebab kalau orang buat bisnes ni, dia mesti ada model bisnes yang dia fokus on. Kalau you sendiri? Kalau Majestic lah sendiri. Actually masa mula-mula saya punya role model adalah Robert Ralph Lauren yang buat brand Ralph Lauren tu. Tapi disebabkan dia ni terlalu western sangat, saya tak ambil 100% lah. Tapi saya ambil 100%, saya ambil sedikit apa benda yang dia buat betul. Dia buat betul adalah melalui dia punya konsistensi. Dia walaupun dah berapa kali kena reject, walaupun tak berjaya, dia tetap buat. Sampai sekarang ni umur dia dah 78, dia masih buat benda yang dia buat.
At the same time, dia dah berjaya lah. Betul. Tapi apa yang saya nampak adalah konsistensi daripada awal sampai sekarang, daripada bermulanya, sebab dia bermula daripada menjahit juga. Sampai sekarang, dia dah ada butik jenama Empire yang besar. So itu adalah role model you bagi Majestic sendiri. Yes. So you kena ada tuan-tuan dan puan-puan role model untuk you tengok model bisnes yang berjaya supaya you juga jadi seperti mereka. Thank you so much Tuan Zarif untuk sesi ini. Saya harap anda dapat sesuatu dengan perkongsian founder dan juga co-founder daripada Majestic sendiri. Saya akan kembali bersama-sama dengan anda sekejap saja lagi. So jangan ke mana-mana, saya akan kembali bersama-sama dengan mereka. Teruskan bersama-sama dengan kami. Stay tune tuan-tuan dan puan. Jumpa kejap lagi. Ketika saya berniaga tepi jalan ni, ramai yang pandang rendah tentang saya. Mereka anggap berniaga tepi jalan ni tak ada masa depan. Dan kemudian saya try macam-macam bisnes, tapi semua tak jadi. Orang kata selebriti ni senang nak berniaga, ramai follower, orang kenal, senang nak buat bisnes. Tapi sebenarnya ianya tidak semudah itu. Perkataan dia adalah T. Tindakan. Dalam tindakan punya terms, ada dua. Tindakan berani dengan tindakan luar biasa. Saya jadikan kata-kata itu sebagai pembakar semangat saya untuk buktikan bahawa saya juga boleh berjaya seperti orang lain. Dan saya sangat kecewa bila saya berniaga bertahun-tahun, saya tak ada simpanan. Saya tak boleh nak bantu keluarga. Itulah yang menyebabkan saya cari ilmu untuk berjaya dalam bisnes. Dan tanpa ilmu dan juga bimbingan, kita ni sebenarnya terkapai-kapai. Saya terkapai-kapai waktu itu. Nak hasil yang luar biasa, kena berani buat benda yang luar biasa. Dan saya bangga sebab dia ikut buat benda yang berani dan luar biasa. Dan ada elemen ketiga adalah konsisten dengan apa yang dia buat. Bimbingan diterima buatkan saya tak rasa semua perkara dilakukan betul dan dapat lebih kepastian dalam bisnes. Dengan bimbingan guru saya, mentor saya, Datuk Wira Dr. Azizan Osman, alhamdulillah hari ini saya capai banyak perkara. Dan sedikit sebanyak penghijrahan saya dalam kehidupan saya ni adalah asbab saya belajar bersama dengan Richworks. Sebagai artis, bukan jaminan untuk dia menjadi usahawan yang berjaya. Saya pernah buka pusat mengaji Al-Quran dengan keluarkan hampir semua duit simpanan dalam bank. Disebabkan kerana pandemik, bisnes saya tidak dapat dijalankan. Sehingga ke tahap saya pulangkan duit klien. Dia tahu dah keputusan ni mungkin salah, tapi dia tanya juga. Ini bagi saya adalah keberanian. Ramai orang gagal bukan masa tak bagus, tapi tak berani. I want to put this into your mind today. Mulakan bisnis, ya sambutan memang baik. Akan tetapi, di tahun selanjutnya, bisnis akan start di level yang sama. Saya tak patah semangat, cuba berikan pengajian percuma di masjid dan di surau. Tapi tak mudah. Saya pernah kena halau. Sampai saya tidak ada kewangan lagi untuk membeli pampers anak saya. Pada waktu itu, anak saya 3 orang, hanya tinggal 3 pampers. Tapi ramai orang nak hasil luar biasa tapi tak nak buat tindakan yang luar biasa. A lot of them yang saya tengok stop pasal keberanian tadi. Hasil belajar dan dibimbing langsung dari Richworks membuatkan bisnis saya boleh break ke another level. Sedar dalam bisnes ni perlukan ilmu dan saya banyak ikuti Richworks. Dan alhamdulillah, tahun ini peningkatan sehingga 10 juta ringgit. Pada tahun 2020, jualan saya 1.4 juta hanya dalam perkahwinan. Tapi bila saya tukar kepada Bajanas, saya telah mencapai 13.4 juta. Kejayaan yang begitu cepat yang saya alami adalah 100% hasil tunjuk ajar di Richworks bersama dengan Datuk Wira Dr. Haji Azizan Osman dengan betul. Selamat kembali tuan-tuan dan puan. Sekarang saya bersama-sama dengan co-founder dan founder kepada Majestic sendiri. Yang tadi saya bersama seorang-seorang. But then sekarang ni saya malas
nak ada seorang-seorang, saya bawa sekali dua-dua dalam satu frame. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sebenarnya saya nak tahu jugalah, kita nak tahu juga apa produk-produk yang ada dekat MGStic sendiri yang boleh bertahan sampai sekarang, dan mungkin orang dekat luar sana boleh dapatkan nanti, we never know. Kita dah nak raya anyway. So mungkin Tuan Zarif atau Tuan Zarul nak explain sikit. Silakan. Saya boleh cerita sikit lah. Kita bermula di MGStic sebagai satu produk, iaitu baju Melayu saja yang ada 5 color. So sekarang ni Alhamdulillah kita dah ada 7 produk dan kita ada cover 38 warna. So saya nak tunjuk sikit lah produk kita. Boleh, nak tunjuk semua tak habis. Okey, range produk kita daripada baju perempuan, dan baju Melayu lelaki. So kita punya top seller adalah baju Melayu nikah. Yang baju Melayu nikah ni yang kita tak ada seasonal. Daripada raya ke, puasa ke, raya haji ke, memang kita top jual ni je ni. Ni kira top produk lah. Ramai lah orang nikah sebenarnya. Alhamdulillah lah. Sebenarnya ramai. Betul. On the way. Baik. So maknanya di MGStic tak hanya pada baju Melayu saja, ada baju perempuan juga. Baju perempuan juga. Baru bermula baju perempuan. Baju perempuan jenis apa tu? Untuk yang matching dengan baju Melayu. Dia mula daripada baju Melayu basic dengan baju perempuan basic. Dulu tak ada. So ini antaranya. Yes. Betul. Ini adalah baju perempuan untuk nikah dan tunang. So ada untuk celebration jugalah. Betul. Yang ni untuk celebration, yang ini untuk majlis. So tuan-tuan dan puan, inilah yang sebenarnya variasi yang perlu ada dalam bisnes. Betul. So sebab itulah mereka masih lagi kekal relevan hingga sekarang ni, sebab mereka bermain dengan macam-macam variasi. Mungkin tadi ada berapa color? Awalnya 5. Awalnya 5. So sekarang dah ada 38. Lebih daripada warna pelangi. Betul. So tuan-tuan dan puan, make sure anda semua kalau nak buat bisnes, make sure anda fikirkan variasi apa sebenarnya yang anda nak implement, value apa yang anda nak berikan kepada orang dekat luar sana supaya mereka percaya dengan brand anda and nak gunakan produk ataupun services anda. Mungkin Tuan Zarul mungkin boleh beri saranan sikit kepada orang dekat luar sana yang betul-betul nak buat bisnes. Okey, saya punya tips lah, kata-kata sikit. So kalau kita nak buat bisnes ni, first kita kena tahu produk tu akan menyelesaikan masalah orang ke tak. Kita jangan create satu produk yang kita rasa kita nak jual dia produk tu. Kita buy our own. So kita fikir yang produk ni boleh tak bantu orang ni, boleh tak selesaikan isu dia ni. So contoh baju Melayu slim fit ni, masalah dia ialah waktu dulu banyak baju Melayu yang gelebih tau, besar-besar. So orang-orang yang kecil-kecil macam kami ni tak tahu nak gimana. So macam kita lah. Yes. So itu masalah lah. So daripada masalah tu, kita come out dengan baju Melayu slim fit. So itulah tips dia. Kita cari satu produk yang boleh selesaikan masalah. Semua produk boleh selesaikan masalah orang dekat luar sana. It's just that apa tagline yang you nak pakai, apa value yang you nak tonjolkan kepada produk dan services you. And Tuan Zarif sendiri, mungkin kepada mereka yang betul-betul nak jadi seorang usahawan yang berjaya, what they need to do. Betul. First sekali adalah macam saya cakap tadi, ilmu tu memang penting lah, nombor 1 lah. Yang kedua kena ada passion. Kalau ada ilmu tapi tak ada passion, tak minat pun tak guna juga kan. So yang paling penting bila dah buat produk tu, jangan buat produk yang shock sendiri. Kita kena tahu market, kita kena tahu siapa pelanggan kita. Betul. Shock sendiri jangan, tuan-tuan dan puan. Sebab anda nak beri manfaat kepada orang dekat luar sana at the end of the day. So tuan-tuan dan puan, itu adalah serba sedikit tentang proses MGStic sendiri, kejayaan mereka berdua untuk bina empire ni. It's not that easy. Sebenarnya banyak lagi cabaran-cabaran yang mereka lalui, tapi takkan kita nak bagi tahu anda semua kan. So kalau anda nak tahu dengan lebih lanjut, so make sure anda bersama-sama dengan kami dalam siri Klinik Usahawan Bina Bisnes Berjaya Branding and Marketing Power 2022 pada 4 sampai 6 Mac 2022 nanti. Dekat mana? Anda boleh layari binabusinessberjaya.com dan ianya percuma sahaja. So sangat rugi kalau anda semua tak bersama-sama. Diorang ni tak semua bersama-sama dalam program percuma ni. Sebab bagi saya tak tahulah bagi Tuan Zarul dan Tuan Zarif, bagi saya ilmu percuma ni sangat-sangat luar biasa hebatnya. Betul. So kalau anda semua nak bersama-sama, nak jadi seperti mereka berdua, nak bina empire juga seperti MGStic ni, make sure anda kuatkan branding and marketing anda dan belajar apa formula, apa strategi yang perlu anda susun untuk anda buat bisnes anda dengan berjaya pada tahun 2022 ni dengan sertai siri Klinik Usahawan. Daftar dekat binabusinessberjaya.com dan pastikan anda semua ada aplikasi mentor di telefon bimbit anda ataupun di apa-apa device anda pun tak kisah. Janji anda ada aplikasi mentor tu, cari dekat Google Play, cari dekat App Store.
MENTHOR. Tuan Zarul dah ada? Yes. Dah ada dah. Dah download dah. Dah ada. Kejap lagi saya download terus. Okay. Baik. So make sure anda juga ada aplikasi Mentor ni, MENTHOR. Banyak sangat yang anda akan dapat dalam aplikasi Mentor ni, dan jangan lupa dan jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama dengan kami dalam siri Klinik Usahawan Bina Bisnes Berjaya Branding and Marketing Power 2022 pada 4 sampai 6 Mac nanti. Jadi tuan-tuan dan puan, saya sampai sini saja dahulu. Saya nak berterima kasih kepada Tuan Zarul, Tuan Zaril. Thank you so much untuk kami berada dekat Majestic sendiri. Dan orang kata kita nak ucapkan lagi sekali selamat tahun baru Cina. Mungkin nak ucapkan selamat tahun baru Cina, silakan. Terima kasih kepada tim Rishwood sudi datang ke teratak simple kami, dan selamat tahun baru dan selamat tahun baru Cina juga. Kongsi macai. Baik, jadi tuan-tuan dan puan, saya jumpa anda lagi dalam episod yang seterusnya bersama dengan usahawan jutawan yang lain pula. Banyak lagi yang kami akan showcase kepada anda supaya anda dapat inspirasi dan aspirasi daripada kejayaan mereka, tuan-tuan dan puan sekalian. Dan jangan lupa tuan-tuan dan puan, setkan energi yang luar biasa. Buatlah apa yang anda sedang lakukan sekarang ni, bersungguh-sungguh dan kekal fokus serta committed untuk buat bisnes anda dengan berjaya, untuk menjadikan anda adalah salah seorang usahawan jutawan yang mempunyai kredibiliti yang luar biasa tinggi. Saya jumpa anda lagi dalam Millionaire Next Door yang seterusnya. Sementara itu jaga diri anda, follow SOP yang kerajaan telah tetapkan, dan Happy Chinese New Year. Bye-bye. Dah 13 tahun sebenarnya Rishwood ni dah membantu lebih daripada 1.5 juta orang untuk buat bisnes dengan berjaya. Buat masa yang sama yang buat saya berani ni sebab saya ada bimbingan. Fokus daripada rumah je masa tu. Kita start daripada apa yang ada lah kan. Orang duk tanya juga, macam mana Tuan Rosli buka 5 outlet time pandemic dengan bimbingan, dengan tunjuk ajar, kita nampak dengan lebih jelas lah kenapa setiap step dalam bisnes tu perlu kan. 2020 saya terpaksa tutup butik. Memang tak boleh run bisnes langsung, sangat terkesan. Dia ada income, hanya duduk di rumah. Dan selepas 3 bulan PKP, suami terpaksa berhenti kerja secara sukarela. Boleh cakapkan putus asa juga, macam-macam fikir sampai pecah rasa nak bunuh diri pun ada. Sebab saya masuk kelas free tu lah, dan kata-kata Datuk Wira lah yang membuatkan saya hari ni yang saya ada. Dengan kata-kata Datuk Wira, now or never. Sampai sekarang saya pegang Tuan Aman, sampai sekarang now or never. Kesilapan yang kita perlu semua orang betulkan ialah kita perlu berguru. Kita kena ada seseorang untuk kita jadikan sebagai mentor, rujukan. Kita boleh saja memilih untuk go alone macam tu, tapi bila kita ada guru, kita ada someone yang boleh guide kita kat mana kita rasa yang benar, yang salah. So kat situ kita rasa tak shock sendiri. Berani, yes. Kalau kata saya dengan Atika tadi kita kata juga, dia berani tinggalkan kerjaya dia. So saya berani involve dalam bisnes, dan saya berani invest RM500,000. Dan juga masa tu, kita tak ada choice. Kita kena make it. Whether you make it or you lose. Yang membuatkan saya rasa confident dan itu ialah sebab dapat sokongan dan restu daripada suami. Itu yang membuatkan saya berani. Bila COVID, spa memang tak boleh beroperasi. The first industry to close and the last to open. Jadi guidance mentor dia lagi mempercepatkan kita punya proses berkembang. Sebab a lot of them yang they have been there and done that. Kita hanya follow saja. Pertama je kalau dia nak buat sebenarnya dia kena stop impian. Apa niat impian ni? Kalau you ada impian baru boleh berjaya. Kalau you tak ada impian tak boleh. Dalam bisnes turun naik adat biasa. Kan kalau kita tak berani mengharungi benda-benda macam tu, macam mana kita nak bisnes? Macam mana kita nak naik? Orang kata kalau nak kejayaan kita kena menempuh dulu kegagalan. Kalau you tak pernah bergagal macam you nak naik, kan? Satu orang yang pernah gagal dan dia tak putus hati, orang tu akan berjaya. Kalau you gagal, you putus asa, you tak boleh berjaya lah. Sampai situ je. You akan mati kat situ. Ilmu ni sebenarnya kita tak perlu, orang kata tak ada tempoh yang kita perlu belajar, dan kita perlu belajar dan belajar lagi. Walaupun kita dah berjaya macam mana pun, kita dah hebat macam mana pun, kita perlu lagi berjaya untuk tambah input ilmu-ilmu yang baru. Keberanian itu sangat-sangat penting, dan saya percaya kesemua usahawan yang berjaya buat bisnes mereka ada keberanian dalam diri mereka untuk ubah sesuatu dan buat tindakan. Kalau tak ada keberanian tuan-tuan dan puan, susah sebenarnya untuk kita dapatkan sesuatu perkara yang kita impikan.